أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mulakan dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak membantu kita untuk kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran. Ya. Masih lagi kita mengakhiri melihat beberapa kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif mim nun menjadi kata dasar aminah, kemudian mengambil kata terbitan mukminun, ya. Mengambil kata terbitan mukminun. Daripada mukminun tu dibentuk kalimah-kalimah yang digunakan dalam Al-Quran dalam berbagai-bagai bentuk, ya. Daripada mukminun ada bentuk al-mukminuna, ada al-mukminina, dan juga dalam muannas ada al-mukminatun, al-mukminatu, al-mukminati, ada yang mukminatun dan sebagainya, ya. Itulah pecahan-pecahan daripada kata terbitan, ya. Semuanya bermula daripada 3 huruf akar dan membentuk kata dasar. Kata dasar membentuk kata terbitan. So kata terbitan dipecah-pecahkan, ya, kepada berbagai-bagai kalimah-kalimah Al-Quran, ya. Kita teruskan perkongsian kita pagi ini. Okey, saya mutekan jugalah, ya, just in case kalau ada bunyi daripada luaran, ya. Okey, terus saya kongsikan skrin korpus Quran.com yang berkongsikan kita kepada beberapa kalimah-kalimah al-mu'minat, ya, al-mu'minat. So semalam kita telah melihat contoh-contoh di dalam kumpulan, dipanggil kumpulan adjektif, ya, kumpulan kata sifat, ya. So kita nanti akan lihat di dalam kata sifat kata sifat kepada kalimah isim iaitu mausuf boleh mengambil dalam berbagai-bagai bentuk, ya, berbagai-bagai cara, ya. So yang kita sudah familiar ialah al-mausuf, as-sifah, dia diaturkan dengan menyelaraskan 4 ciri-ciri, ya. Mungkin hari ini kita kongsikan 4 ciri itu apa dia. Ya, kita sambung semalam, kita berhenti di sini, iaitu ayyangkihal muhsanatil mu'minati itu kita berhenti di kaedah, ya. Kaedah dia, kaedah mausuf wasifah ni ada 4 ciri-ciri di mana isim sifat ni mengikut mausuf, ya. Yang ni dia image, saya tak boleh nak copy dia, so saya akan kena buat, ya, tulis dia semula, ya, dalam Lexilogos tu. Iaitu kita kata apa? Sifat, isim sifat mengikut mausuf, ya. So isim sifat mengikut dia dengar, jadi saya kena ambil jawi dia, jawi Lexilogos di sini, J jawi sini. Okey, isim sifat mengikut. Hija dia ialah mim, ada nga, ya. Jadi kena guna jawi punya.
mengikut. Okey. Tu Jawi, menulis tulisan Jawi masih lagi menggunakan Lexilogos keyboard. So kita kopikan dia saja, bawa ke Arabic sini, kita sambung ayat tu. Ya. Kalau nak mulakan dengan kaedah qaf, alif, ain, dal, ta, butah. Tu dipanggilkan kaedah, ya. Betul kan Rumi yang selalu kita guna sekarang, kaedah-kaedah tu tak berapa tepat, ya. Jadi nak menulis Rumi dia kena bukannya K. Dia qaf ni equivalent tu apa? Q. Gunakan Q, ya. Q U O. Ya, Q U O. Lepas tu apostrofi I D A H. Itulah kaedah, ya, dalam Rumi dia. Kaedah kaedah apa? Pertalian, ya. Pertalian fa, ro, ta, alif, lam, ya, alif, nun. Pertalian. Di antara. Di, alif, nun, ta, alif, ro, alif. Di antara. Mausuf. Min, waw, sod, waw, fa, dan dal, alif, nun, isim sifat. Ini yang kita tengah bincangkan sekarang, ya. Sebab apa? Ayat ni membabitkan apa? Mausuf dengan as-sifah. Mausuf dengan isim sifat. So apakah pertaliannya dalam ayat yang pertama ni itu apa? An-Nisa ayat 25, ya. Pertaliannya ialah isim sifat mengikut mausufnya, ya. So copy saja pun boleh. Mausuf pergi ke Jawi sebab nya ada kat Jawi. Nya ambil yang ini, ya. Tu mausufnya. Mengikut mausufnya dalam dal, alif, lam, mim dalam 4 perkara. Fa, ro, kaf, alif, ro, alif. Itu dia. Ada 4 perkara yang kita kena ingat. Iaitu isim sifat mengikut mausufnya. Bukannya mausuf mengikut isim sifatnya. Jangan terbalik pula. Kerana kena ada mausuf dulu, barulah ada isim sifat, ya. Dalam ayat ni ada mausuf dia dulu, ya. Apakah mausuf? Mausuf ialah kalimah yang disifatkan. Disifat tu maksudnya yang diterangkan di dalam ayat tu. Jadi apakah kalimah yang diterangkan? Ialah al-muhsanati tu. Jadi al-muhsanati tu diterangkan dengan kalimah al-mu'minati. So inilah jadi isim sifatlah yang menerangkan muhsanati. So yang inilah dipanggil mausuf, yang ni dipanggilkan isim sifat. Ya, jadi bila itu berlaku, kita kena tengok beberapa peraturan, ya, yang terdapat di dalam pertalian tu, ya. Yang pertamanya ialah titik sini, ya. Okey, itu 10, ya. Baik, ada titik sini kot. Dah tangkap je gambar. Okey, yang pertama kita lihat okey, mungkin kita kena apa? Kena kopikanlah, ya, supaya kita nampak. Kita kopikan kedua-dua ni, ya, iaitu
mausuf dengan sifatnya. Kalau tidak, tiap-tiap kali kena pergi ke belakang ni pula, ya, kita kopikan dia. Yang kita masukkan mausuf dengan sifat ni ialah yang inilah, ya. So ini tukarkan kepada alif lam hamzah wasal. Yang ni pun ketukarkan hamzah wasal. Okey. Dan alif ni sebenarnya alif kecil, ya. Alif kecil. Semalam kita sudah tukarkan. Kita letakkan sempang dulu dan letakkan alif kecil. Dan taruh lagi satu sempang situ untuk menjarakkan alif kecil dengan ta. Jadi ini kita copy saja ke sini. Okey. Itulah al-muhsanatil mu'minat. Ini mausuf dia, ini isim sifat. Jadi kita akan lihat dia akan berlaku 4 perkara, iaitu ini ada makrifah, ya. Ini pun makrifah. Jadi elemen pertama ialah makrifah ataupun nakirahnya, ya. Kita makrifah ataupun nakirahnya. Dia ada nya itu kita guna Melayu lah, ya. Makrifah nanya makrifat tu ta mabutah, ya. Ya. Jadi tak? Okey, so dia tak jadi, so dia kena guna ta biasa. Makrifatnya. So buangkan mausuf ni. Makrifah. Atau nakirahnya, ya. Nun, kaf, ra, nakirahnya. Itu ciri pertama. Untuk isim sifat akan mengikut makrifat isim mausul. Ataupun nakirahnya isim mausul. Itu maksud dia. Yang kedua, okey, jantina, ya. Jantina macam mana, ya? Rumi dia Jawi, jim, non, ta, ya, non alif lah. Jantina. Okey, mungkin letakkannya lah, jantinanya. Okey. Maknanya apakah jantina mausuf tu? Jadi isim sifat akan mengikut, ya. Okey. Kalau saya bawa ke bawah ini tertutup, jadi saya bawa 3 sambung sajalah di belah kiri dia. So yang ketiga, bilangannya, ya. Bilangannya. Bilangan ada nga, jadi kita boleh pinjam nga kat mana? Kat sini boleh lah. Okey. Ba, ya, lam, alif, bila, nga kita copy je kat sini, ya. Dah ada tu kita boleh gunakan. Nun dan nya. So nya kita copy sini je lah bilangannya. Ya. So perkara yang ketiga ialah bilangannya. Bermakna apakah bilangan mausuf tu, isim sifat akan ikut. Ya. Dan akhir sekali yang keempat, ialah aspek i'rabnya, ya. Hamzah qata, ra, ain, ra, alif, ba. I'rabnya. Nya pinjam sinilah sebab dia jawi.
Jadi i'rabnya ya. Itu 4 perkara ya. Isim mausuf tu adakah ma'rifah ataupun nakirah. So isim sifat akan ikut. Lepas tu jantina bermaksud apa? Jantina ada dua, iaitu muzakkar ataupun muannas. Mim, hamzah berkaki waw, lepas tu nun yang bertasydid dengan sa, itu muannas ya. So jantina dia adalah sama ada mausuf tu muzakkar ataupun muannas. So isim sifat akan ikut. Dalam konteks ni al-muhsanati jantina dia ialah muannas. Jadi isim sifat pun muannas. Itu yang dimaksudkan ikutan isim sifat kepada mausuf ya. Dan bilangan dalam konteks ni, bilangan yang ni apa? Ada alif ta mubutah tu bilangannya yang jamak lah. Jim, mim, ain ya. Jam'un maknanya dia plural. Jadi mausuf dia plural, isim sifat dia pun akan ikut jamak juga ya. Dan i'rabnya dalam konteks ini i'rab dia ialah muhsanati. Kita dah tengok dalam ayat tu konteks dia apa? Ayyankihal muhsanah, mana dia mansub. Dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih, jadi i'rabnya dalam konteks ayat ni ialah mansub. Mim, nun, shad, waw, ba. Itu dalam kes ni ya. Saya masukkan juga kes yang pertama tu, makrifatnya ataupun nakirahnya dalam konteks al-muhsinati ada alilam, maknanya dia kalimah yang ma'rifah. Ya, sepinjam saja ni. Ya. Dia adalah kalimah yang ma'rifah. Itu ciri-ciri al-muhsanati. Muhsanati ma'rifah, al-muhsanati muannas, al-muhsanati jamak ya, dan al-muhsanati juga mansub. So mungkin saya buangkan yang ni sebab dia adalah muannas. Ya, muannas. Itu bagi kes yang ni. Jadi isim sifat dia mengikutlah. Itu yang dipanggilkan kaedah ni dipanggilkan ittiba ya. Kalau nak saya tuliskan kat sini pun tak apa ya. Apakah kes ittiba? Ittiba ni dia adalah isim masdar wazan ke-8 ya. Nah, bentuk tu isim masdar wazan ke-8 daripada taba'ain ya. Taba'ain, taba'a menjadi ittiba. Mana nak cari acuan tu, tuan-tuan boleh gunakan template ni ya. Tengok isim masdar wazan ke-8. Mana dia isim masdar? Kolom B lah. Ni kolom B ni semua isim masdar ni. Wazan ke-8 ni ialah yang ini. Inilah ya. Jadi ittiba' tu adalah mengambil acuan ifti'alun, ittiba'un. Ya, ittiba'un. Dalam konteks ittiba' tu sebab dia berlaku dua ta. Sini ta yang mati, sini ta yang berbaris. Jadi dia ditasydidkan. Ya, ijaan dia jadilah ta yang bertasydid. Ya, itulah acuan kepada ittiba'un, iaitu maksud dia apa? Ikutan. Ya, tak apa saya tuliskan kat sini ya, tuan-tuan boleh belajar pelan-pelan ya. Hamzah khata'. Kalau nak baris pun tak apa ya, baris bawah. Lepas tu terdapat dua ta, ta yang sukun dengan ta yang berbaris bawah tu digabungkan menjadi ta ta kasrah yang tasydid. Ya, so dia kasrah dan tasydid. Mana ni? Ta masuk ta dulu. Ta, kasrah dan tasydid. Itti. Lepas tu ba, baris atas dengan ain. Ya, ain tu original ialah
sukun. Ittiba'un. Tu dia ya. Ittiba'un. Ittiba'un tu makna apa? Ikutan. Sebab isim sifat ni mengikut mausufnya. Tu dia kan dipanggilkan, kaedah tu dipanggil ittiba'. Ya, so ittiba' apa, macam mana dia mengikut? Dengan 4 perkara ni. Yes, ini makrifah, jadi isim sifat kena makrifah. Jantina musanna nanti muannas, jadi isim sifat kena muannas. Kalau mausuf tu bilangan dia jamak, ada alif ta kecil dengan alif kecil dengan ta tu dia jamak. Jadi isim sifat kena juga jamak. Dan akhirnya i'rab dia ta baris bawah menunjukkan i'rab yang mansub. Kerana apa mansub? Dalam konteks ayat tu dia adalah maf'ulun bih. Ya, jadi isim sifat kena ikut yang sama. Ni yang dipanggilkan apa? Dipanggilkan ittiba'. Ya, ittiba'. Okay, kecilkan sikit supaya kita dapat kopikan dia. Tekan print screen, dia akan masuk dalam screenshot. Ya. Kalau nak buat ulang kaji, boleh gunakan screenshot nanti. Okey. Nah, itu dalam konteks ayat. Doktor keluarkan tu, keluarkan nak print screen, keluarkan Legos punya keyboard tu. Oh, Legos. Ni Logos lah ni. Legos Logos lah ni. Oh. Okey. Alright. Okey. Kalau nak simpan dia, tekan print screen je kat keyboard ya. Jadi dia akan simpan, boleh guna pakai bila-bila. Doktor boleh letakkan makna dia apa, Doktor? Makna Mana? Oh, mana ya. Mana taruhlah mana al-muhsanati apa dia? Perempuan-perempuan yang baik. Ya. Perempuan wa alif nun lah. Perempuan. Al-muhsana dia jamak jadi perempuan yang baik. Ya, yang suci ya, yang apa ni? Bermaruah lah. Itu maksudnya al-muhsana tu. So yang yang tak ada di sini kita pinjam, boleh. Kalau nak guna ya sini, boleh pinjam sini ya. Tu yang cantik Letter Logos ni, dia macam-macam cara kita boleh guna ya. Kalau tak nak pergi Jawi, pinjam kat sini dah ada pun boleh. Yang baik. Ba, alif, ya, kaf. Yang baik. Lepas tu, bukan saja dia baik, sifat dia apa? Beriman. Yang berbaik dan lah. Ya. Mana dan beriman. Itulah al-muhsanatil mu'minat. Itulah makna dia ya. Beriman. Alif min ya nun. Alif. Alif lah. So baiknya mausuf dia ialah al-muhsanati, perempuan yang baik jamak ya. Dan sifat kepada dia ialah dia juga beriman. Jadi terjemahan dia ialah perempuan-perempuan yang baik dan beriman. Okey. So yang inilah yang dimaksudkan dalam ni yang boleh dinikahi lah, yang kihal muhsanatil mu'minat. Okey. Okey, so yang kedua kita cuba habiskan yang ni ya hari ni, supaya minggu depan kita akan berubah kalimah. Saya kena pergi laju sikit ya, iaitu tuan-tuan akan tengok juga di sini pun dia mengambil bentuk kata sifat ya. Okey, cuma saya nak beritahu sekarang ni dia kata sifat kepada fatayatikum. Kalau kita tengok fatayatikum ni tidak mengambil bentuk muhsanati mausuf ya, yang dia tidak mengikut pertalian ittiba' tadi ya. Al-mu'minat ni dia isim apa?
ini ada kaedah yang lain ya. Kaedah isim sifat ni dia banyak ya, dia bukan satu. Yang kita belajar tadi baru satu saja yang mengikut 4 perkara ya. Tetapi isim sifat juga berlaku dalam bentuk lain. Yang ni sebagai sebab apa? Fatayatikum ni adalah bentuk mudhaf, idhafah ya. So nak diterangkan apa tu sifat kepada idhafah tu, dia menggunakan juga al-mu'minati sebagai isim sifat. Tapi sini dia tidak mengikut kaedah itibak 4 perkara ya. Nanti itu kita akan terangkan di waktu lain ya. Itu di bawah tajuk as-sifah pula ya. As-sifah ni banyak dia punya kategori-kategori ni ya. Yang ni sama dengan atas. Ini isim sifat, ini mausuhnya yang mengikut itibak dalam 4 perkara. Yang ni pun sama juga. Mukminatin ni adalah isim sifat kepada muslimatin dalam 4 perkara juga. Bezanya sini nakirah ya, dan sini nakirah ya. Jadi kenapa dia yang ini ialah mengikut itibak. Okey. Tetapi yang ni muslimatin dia juga adjektif ada kunna ya. Kunna ni dia punya dia punya pertalian sifat dia mengikut yang ayat kedua ni ya. Sini mudhaf, ini sifat, sini idhafah, sini sifat dia. Sini pula kunna bukannya isim, adalah isim dhamir. Isim dhamir yang jamak ada sifat dia. So sifat dia ialah muslimatin dalam bentuk majrur. Kenapa dia majrur? Sebab kunna ni ialah majrur. Ada min bari harfun jar menjadikan isim dhamir muannas ni dalam bentuk majrur, jadi sifat kepada dia ialah muslimatin ya. So dalam konteks ni dia tidak mengambil 4 perkara tu ya, sebab dia isim dhamir. Ya. So dia dibentukkan konsep dia sama tapi cuma pembentukan dia berbeza, itu saja ya. Konsep sebab kunna masih lagi sebenarnya isim makrifah tapi dia tidak ada alif lam lah ya. Sini isim dhamir tidak ada alif lam tapi dia adalah isim sifat ya, dan dia juga jamak dan dia majrur dan muannas. So inilah isim sifat kepada kunna. Kemudian mukminatin ni sifat kepada muslimatin. Ya. Ini contoh-contoh sifat. Sekarang ni kita cuba habiskan yang mufrad ya. Mufrad straightforward ya. Ini mufrad ialah mufradah lah. Kalau muannas kita panggil mufradah, dia ta marbutah. Kalau jamak tukar pada alif ta ya. Wala amatun, perempuan-perempuan, sifat dia apa? Mu'minatun. Itu ini adalah isim sifat kepada wala amatun ya. Sifat kepada la amatun tu, wa ni adalah tambahan sajalah, tambahan atifah. Sama juga raqibatin mu'minatin. Raqibatin mu'minatin. Raqibatin ni apa dia? Hamba-hamba ya. Hamba-hamba. Fatahriru maknanya maka kamu memerdekakan hamba. Jadi hamba yang macam mana? Hamba tu ialah yang hamba perempuan. Ta mabutah maknanya perempuan, seorang. Ya, jadi sifat dia mukminatin. Sini majrur, sini pun majrur. Ini mengambil kaedah yang empat tadilah. Sama juga sini ayat yang sama, raqibatin 1, 2, 3 ni adalah sama ya. Okey, dan akhir sekali sebelah bawah sekali juga mukminatun, tetapi sekarang ni dia dalam kumpulan kata nama ya, bukan kumpulan kata sifat. Dia kumpulan kata nama. Dia ambil 2 bentuk di sini, satu dalam bentuk tengok mukminatin ialah majrur ya, dan satu lagi bentuk mansub ya. So apabila kalimah mufrad, bila dia mansub, dia ada baris atas ya, dia mengambil baris atas dan bertanwin. Kalau dia mansub jamak, dia tidak ada baris atas ya. Yang ni tadi dia mansub
jamak dia tidak ada baris atas. Dia hanya baris bawah saja ta tu ya. Ta marbutah tukar pada alif dengan ta tu mengambil baris kasrah. Dia tidak ada baris atas untuk jamak. Baris atas hanya berlaku untuk mufradah. Sebagaimana dalam konteks ni wa mra'atan ni adalah mansub. Ya, kalau nak tengok ayat dia dalam ni lah yang panjang ayat ni ya, tapi kita ringkaskan saja. Yang ni wa mra'atan ni seorang perempuan dalam konteks yang mansub ya, dan dia mukminatan ya, mukminatan. So ini juga dia sifat kepada wa mra'atan mukminatan, jadi dia bentuk sifatlah sama dengan yang atas ni tadi. Yang ni dia bentuk kata nama dan tidaklah mukminatin, tidaklah seorang perempuan mukminah. Ya, kenapa dia majrur? Kerana dia maktuf kepada mukminin sebelumnya ya. Li mukminin, lelaki, seorang lelaki mukmin. Ada li itu harfun jar, jadi dia majrur. Jadi di sini pun bila tambah waw atifah, jadi dia pun mengambil i'rab yang majrur ya. Okey ya. Itu perkongsian kita untuk mengakhiri tajuk-tajuk kepada kalimah-kalimah yang dibina daripada 3 huruf akar alif mim nun ya. Mungkin sikit tentang Ustaz nak tanya sikit. Yang mana satu ni? Ada 2 sekali ni. Tuan, jadi kedudukan muannas, dia kalau ta marbutah juga muannas. Bila ta maftuhah dia muannas. Jadi dalam konteks mana ini kedudukan? Satu jamak, satu mufradah. Oh, mufradah. Kalau ta marbutah mufradah singular, alif dengan ta maftuhah tu jamak. Oh, jamak. Kan? Kedudukan dulu kita dah kata yang ni jamak, yang ni mufradah. Okey, ada puan nak bertanya tadi? Seorang lagi tadi siapa? Ni saya nak tanya apa ni kalau alamat apa ni, alamat apa mansub tu kan? Ada ke macam mana? Kalau jamak. Alamat masuk jamak. Tanda alamat masuk mansub. Ta maftuhah dia baris bawah ya. Kalau macam mufrad dia ikut baris bawah kan? Baris atas kan? Kalau mansub. Okey ya, mufrad dia baris atas. Mufrad ada baris atas yang ni tadi ya. Ya. Mukminatan. Itu maknanya mansub yang mufradah lah. Okey. Tapi untuk jamak dia tidak ada baris atas ya, sebab dia bila ditukar kepada alif ta tu mengambil baris bawah. Kalau tak ada alif lam ta'rifah dia mukminatin. Mukminah macam ni ya. Mukminatin, ejaan untuk mansub sama dengan majrur. Sama juga mukminatin ya. Yang ni sebenarnya dalam ayat ni majrur. Tapi katakanlah dia mansub, tulisan dia samalah. Itulah alamat dia. Okey. Alamat dia sama macam majrur jugalah. Sama dengan majrur. Dia ada 2 saja ya. Kalau marfu' mukminatun, kalau mansub mukminatin, kalau majrur mukminatin. So ejaan dia 2 saja. So maknanya mansub dengan majrur sama ejaan. Kalau mufrad dia ada 3 ejaan ya. Tapi sini dia bagi contoh, ni ada. Mukminatun adalah marfu' untuk mufrad, mukminatin majrur untuk mufrad, dan mukminatan mansub untuk mufrad. So mufrad ada 3 tanda lah. Dhammah, fathah dengan kasrah.
Ya, jamak dia ada 2 sahaja. Dia tak ada 3 ya. Sini tak ada baris depan dan sebelum ni kita ni. Ini marfu', ya, ini majrur, yang ni majrur. Nampak ya? Marfu' dengan majrur sama. Dia ada 2 saja, depan, bawah, bawah. Satu soalan, Doktor. Saya nak tanya, minta penjelasan tentang i'rab mansub majrur. Apa maksudnya? Majrur. Majrur, tengok kes tengok kes dalam ayat ya. Kalau contoh di sini kes majrur sebab apa? Sebab ada harfun jar. Ni dia majrur kerana ada harfun jar. So pertalian tu dipanggil jar wa majrur. Apa maksud majrur kan? Apa maksud majrur? Oh, majrur maksudnya dia terikat. Keadaan dia terikat dengan huruf lain yang ada sebelumnya. Mana ada satu kalimah lain yang menyebabkan dia terikat tu. Ya, dia maknanya adanya kalimah tu kerana nak memenuhi kalimah li ni. Li ni memerlukan kalimah. Satu mukminin, sebab tu dia majrur dah. Lepas tu dia nakkan satu lagi yang perempuan pula, mukmin. Jadi dia pun terikat oleh li ni, jadi dia dimajrurkan oleh li tu, jadi dia dalam keadaan terikat lah, dia panggil. Sorry Ustaz. Dia maksudnya tadi dia majrur, dia tak pasti tentang kasrah ni. Dia tak tahu kalau kita tak tahu majrur kan. Kasrah tu hanya tanda saja ya. Saja. Tanda tu tak sepenting kenapa dia tu. Kenapa dia majrur tu. Yang dari terikat tadi dia kan ni ada harfun jar ni. Oh, harfun jar tu mengikat kalimah ni, jadilah dia majrur. Maknanya kalimah ni adanya dia dalam kalimah ayat ni kerana dia terikat dengan li ya. Yang berbeza dengan kalimah marfu'. Kalimah marfu' tu dia ada dalam ayat tu bukan kerana terikat dengan apa-apa, dia berdikari. Dia cerita dia sendiri. Ya, orang kita nak menceritakan pasal dia, so dia tidak terikat. Itu yang dia panggilkan marfu'. Dan boleh juga dengan harfun jar lain juga. Ya, apa-apa saja. Bila harfun jar saja, dia mengikatlah. Dia jadi majrur lah. Billahi, nampak? Allah ni terikat dengan bi ni. Sebab tu dia majrur. Ila, al-kufar ni, kalimah ni terikat dengan ila. Ya. Kalau tak ada ila, dia independen. Dia berdikari jadi al-kufaru. Tetapi dalam ayat ni nak menceritakan dia ni dalam konteks ila ni. Dalam konteks ila, dia kena majrur lah. Okey, insya-Allah minggu depan ya, minggu depan sebenarnya saya dalam menziarah 1 minggu ya kat Kedah, tapi tak mengapa kalau line internet okey, kita akan teruskan ya. Kalau ada masalah line internet tapi rasa sepatutnya okey ya Kedah. So kalau tak ada makluman kelas ni dibatalkan, maknanya kita akan teruskan ya. Kalau ada kita akan beritahu awal lah ya dalam grup ni. Minggu depan kita akan pergi ke mana? Kita akan melihat balik ayat tu, iaitu pergi balik dekat word by word di sini ya. Kita dulu membahaskan ayat yang ke-8 di sini, Al-Baqarah ayat 8. Ambil ayat 8. Ya, ini ayat 8, kita ambil kalimah dulu mana? Amanna. Yang inilah kita mula berbincang tentang kalimah-kalimah yang
berkaitan dengan amanah di dalam ayat ke-8 ni ya. Kalau kita nak tengok ayat ni, di sinilah ni. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin ya. So sebenarnya kita sampai dulu dekat sini, so kita sambung saja nanti billahi wa bil yaumil akhir ni sehingga ke hujung nanti, dan mana kalimah-kalimah yang perlu kita bahaskan tu kita akan bahaskan dengan lebih mendalam lagi insya-Allah ya, untuk kita sama-sama berkongsi memahami kalimah-kalimah dan ayat-ayat Al-Quran ini. Tadi tuan, ada lagi dibahaskan dalam pasal mana tu dalam surah An-Nisa tu. apa dia? Ya, banyak kita baca dengan Manas tadi. Jadi adakah Manas yang sebelum ni tadi, adakah dalam surah An-Nisa kebanyakan ayat dalam surah An-Nisa? Ada. Of course lah. Manas dalam semua surah ada. Semua surah apa ya, mana kaedah ni dia applicable ke seluruh Al-Quran ya. So bila kita jumpa ayat-ayat di tempat lain pun samalah kaedah dia. Bukan An-Nisa je ya. Semua surah ada. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Doktor. Salam.